pastikan kehadiran ni. Saya dah hantar banyak kali dekat chat tu. Madam, saya mulakan. Awak seorang je ke? Tak. Okey. Sebab nampak tadi awak seorang je yang keluar. Okey. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa, 10 jari kami menadah, mohon berkat yang Maha Esa. Bertemu kembali kita dalam rancangan Mawadah Cinta. Hari ini kita akan mengupas tajuk keretakan rumah tangga salah suami atau isteri. Assalamualaikum dan selamat petang para penonton sekalian. Bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan izin serta limpah kurnianya daripadanya dapat kita bertemu dalam program yang bersantai bersama saya Cik Natasha sebagai hos anda pada hari ini. Hari ini kita akan membahaskan isu keretakan rumah tangga di Malaysia yang sangat hangat dibicarakan. Sebelum saya memperkenalkan tetamu jemputan kita pada hari ini, kita sedia maklum bahawa isu keretakan rumah tangga bukanlah satu isu yang baru, malah ia adalah isu yang selalu didebatkan di khalayak ramai. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan tetamu-tetamu kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana sememangnya tidak asing lagi dengan tetamu kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya tetamu yang pertama iaitu Tuan Haji Fakir bin Omar merupakan pegawai syariah. Beliau berumur 46 tahun. Beliau merupakan pegawai syariah Pejabat Agama Islam di Selangor yang telah berkhidmat selama 20 tahun. Beliau juga telah menunaikan haji sebanyak 10 kali dan umrah sebanyak 20 kali. Apa khabar Tuan Haji saya ucapkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik dan terima kasih sebab menjemput saya dalam program pada hari ini. Seterusnya, tamu yang kedua, Datuk Adam Syafiq bin Zainal yang merupakan wakil suami yang berumur 35 tahun. Beliau merupakan CEO Purnama Holding. Beliau berkhidmat selama 10 tahun di syarikat tersebut. Apa khabar saya ucapkan kepada Datuk Adam? Baik, sihat alhamdulillah. Terima kasih kepada penganjur kerana menjemput saya untuk menjadi tamu pada program hari ini. Terima kasih. Di sebelah kiri saya nampak cantik jelita iaitu Datin Salina binti Ismail ataupun nama gelaran yang diberi iaitu Datin Sally. Beliau merupakan businesswoman yang berkejaya. Beliau juga mempunyai resort tersendiri di PD yang bernama Rose Peter Resort. Apa khabar saya ucapkan kepada Datin Sally? Hi you all. Terima kasih. I baik-baik je. I nak cakap terima kasih lah sebab sudi jemput I dekat untuk wawancara ni, untuk majlis ni, program ni. Di sebelah kanan saya, Ayu berbaju kurung, adik Nur Farhana binti Zulkifli yang berumur 17 tahun. Adik Hana merupakan ketua kanak-kanak di rumah Kanak-kanak Tengku Puteriah Selangor. Adik Hana duduk di RKK sejak tahun 2017. Selamat datang saya ucapkan kepada adik Hana. Terima kasih kerana menjemput saya. Akhir sekali tetamu kita yang hebat berkata-kata iaitu Encik Remy Duha bin Ishak. Berumur 30 tahun. Beliau bekerja di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di Putrajaya. Beliau memegang jawatan Kauslin bahagian rumah tangga. Beliau sudah berkhidmat selama 8 tahun. Apa khabar saya ucapkan kepada Encik Remy? Okey, khabar baik. Apa khabar hos kita hari ni? Khabar baik. Okey. Sebelum saya menyimpan dengan lebih jauh soalan saya kepada Tuan Haji. Tuan Haji, boleh saya tahu, Tuan Haji boleh berikan sedikit apakah itu krisis rumah tangga mengikut Islam kepada para penonton kita? Okay, terima kasih kepada hos kita, Cik Natasha. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Macam yang kita semua tahu, setiap rumah tangga yang didirikan ni, dia tidak boleh lari daripada pelbagai krisis dan pergaduhan. Krisis rumah tangga ni adalah satu perkara yang sering melanda dalam kehidupan harian bagi seorang suami dan juga seorang isteri. Jika kita tak selesaikan masalah ni dengan cepat, pergaduhan ni mungkin akan mengakibatkan perceraian lah. Itu yang lebih teruk lah kan. Okay. Kat sini apa itu krisis rumah tangga? Krisis kat sini dia bermaksud keadaan yang tidak stabil atau yang boleh secara tiba-tiba menyebabkan satu kejadian seperti pergaduhan atau salah faham dan erti kata lainnya akan mendatangkan kesan buruk kepada sebuah rumah tangga. Krisis juga dia merujuk kepada akhlak ataupun moral yang telah mencapai peringkat yang membimbangkan lah kan. Okay, dalam pandangan Islam pula dia ada dua penyebab krisis ni berlakulah dalam rumah tangga. Yang pertama ialah nusyus dan yang kedua ialah syikak. Okay, nusyus dari segi bahasa yang bermaksud derhaka. Dia isteri yang nusyus ialah isteri yang menderhakai suaminya dan mengingkari ketaatan terhadap suaminya pada perkara yang telah diwajibkan oleh Allah, dan sama juga dengan suami yang berlaku nusyus. Yang kedua ialah syikak. Perkataan syikak ini telah diambil daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud pemusuhan dan perselisihan. Mengikut istilah fiqh pula, syikak ni bermaksud perselisihan secara berterusan dan panjang lah. Okay. Apabila perselisihan berlaku antara pasangan suami dan isteri, walau apa pun punca dia, Islam telah menganjurkanlah pasangan yang terlibat untuk berusaha mencari jalan perdamaian bagi mempertahankan ikatan perkahwinan yang telah dibina bersama. Ya, itu sahaja daripada saya. Balik semula kepada Cik Natasha. Terima kasih kepada Tuan Haji atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi. Seterusnya saya ingin menanyakan soalan saya kepada Datuk Adam. Datuk Adam, boleh saya tahu apa cabaran Datuk hadapi selepas berpisah dengan pasangan? Baik, terima kasih kepada Utus. Berkaitan dengan soalan pertama iaitu cabaran. Kalau nak ikutkan tu cabaran, terlalu banyak cabaran lah. Sejak saya selepas 3 tahun menjadi bapa tunggal. Jadi saya ambil salah satu cabaran yang saya rasa agak mencabar untuk saya hadap. Itu cabaran saya untuk hadapi tanggapan orang sekeliling. Benda ni bukan perkara biasa lah, bukan sesuatu yang janggal dalam masyarakat Melayu, masyarakat kita. Sebab dalam masyarakat kita ni ada je perkara yang mereka nak dibualkan sesama dia yang melibatkan orang lain. Jadi kalau saya pergi ke mana-mana tu, saya selalulah diajukan soalan, dengar orang berbual tentang rumah tangga, tentang status perkahwinan macam mana, macam tu lah. Jadi perkara tu saya rasa benda yang merimaskan dan menghantui diri saya. Itulah salah satu yang cabaran yang agak sukar untuk saya hadap. Terima kasih. Terima kasih kepada Datuk Adam atas perkongsian cabaran yang Datuk hadap. Seterusnya saya ingin menanyakan soalan kepada Datin Sally. Datin Sally, seperti mana saya bertanya kepada Datuk Adam iaitu cabaran, bagaimana Datin Sally cabaran yang Datin hadapi setelah berpisah dengan pasangan? Okay, terima kasih I ucapkan atas soalan yang you kasih tadi. Okay, agak mencabar je sebenarnya soalan tu. Okay, jadi you tanya I apa cabaran yang I hadap lepas bercerai. Okay, so jadi secara jujurnya I macam menghadapi 2 cabaran besar pada I. Okay, pertama sekali I macam rasa macam agak mencabar untuk membesarkan anak I seorang-seorang. Ni sebab sebelum ni kan I ada suami I untuk tolong I besarkan anak I. Akan kerja sama-sama apa benda semua, dapat pendapatan. Jadi sekarang ni bila dah bercerai, I seorang-seorang ibu tunggal. Jadi I kena ambil tanggungjawab dia
dan I kena jaga anak I. Dalam masa yang sama, I kena I kena menyara anak I juga sebab dia dah tak ada. Jadi sekarang ni I lah yang kena make sure yang anak I okay and I boleh sara dia. Okay, dalam masa yang sama juga anak I dia, sebab I dah tak ada suami kan, jadi I kena pandai-pandai untuk bagikan kasih sayang dekat dia supaya dia rasa macam tak terabai sangat. Lagi satu cabaran yang I hadap ialah cemuhan dari masyarakat. Okay, macam yang tadi Cik kata yang I ada resort dekat PD kan. So jadi orang ramai tahulah I ada resort tu, I pemilik resort tu. Jadi bila dah ada isu macam ni yang I bercerai dengan lelaki I tu, okay, so orang akan macam bila pergi mana-mana jumpa I cakap, orang akan macam tu tengok tu owner resort tu bercerai lah dengan lelaki dia, asal isu apa jadi macam I dengar banyak lah yang negatif dekat I, macam orang macam salahkan I lah, itulah inilah. Jadi macam apa yang I kena buat, I kena pekakkan telinga, walaupun kadang-kadang tu sampai kasih tekanan mental dengan trauma jugalah, tapi I kena pekakkan telinga and buat bodoh je. Macam pada I, biarlah I seorang je yang tahu, I dengan orang-orang terdekat je yang tahu apa sebenarnya yang jadi antara I dengan bekas suami I. Terima kasih. Terima kasih kepada Datin Sally atas perkongsian sebentar tadi. Seterusnya saya ingin menanyakan soalan kepada adik Hana kita. Adik Hana, boleh saya tahu apakah impak yang sangat ketara kepada seorang anak selepas ibu bapa adik bercerai? Okey, terima kasih kepada Cik Natasha kerana bertanyakan soalan tersebut kepada saya. Jadi, saya Hana. Jadi, apakah impak yang saya hadapi apabila mengetahui bahawa ibu bapa saya mengalami masalah keluarga yang retak? So, jadi yang pertama sekali, masa tu saya kecil lagi kan. So, kita masa kecil saya impikan zaman kanak-kanak yang bahagia, tapi malangnya musnah. Saya hilang segala-galanya. Saya hilang zaman besar kanak-kanak saya. Mula-mula tu hubungan ayah dengan ibu elok je tau sebenarnya. Tapi sampailah satu hari ayah mula buat perangai. Masa tu saya ingat lagi ayah hilang kerja masa 2017 tu. So jadi kami semua jatuh muflis. Ayah jatuh muflis. Kantoi je yang ayah ni tak kerja sebab kami terima kat rumah kan. Kami terima banyak sangat surat yang menyatakan bahawa bil tertunggak, bil api, bil rumah, loan apa semua tu. So jadi ibu pelik lah kan. Kenapa dengan ayah ni tak kerja ke apa-apa semua tu. So jadi ibu bil. Sampailah satu malam ni masa tu kami tengah makan. Elok ni tengah makan. Tiba-tiba ibu ungkit. Bukanlah ungkit, macam biasalah kita tengah makan kan. Ibu cakap pasal bila nak bayar apa-apa semua tu. So jadi ayah jadi geram. Ayah naik tangan dekat ibu. Masa tu kami macam anak-anak ni terkejut lah. Asal ayah macam tu kan? Ayah sanggup nak naik tangan dekat ibu. Saya tak percaya yang ayah saya dah berubah 360 darjah. Tapi masa ni saya ada kakak dengan abang saya. So masa tu emosi saya still okay lah lagi. Tapi masa tu saya 2017 tu saya 12 tahun, saya nak UPSR. So memang pelaut lah keputusan saya. Rentetan daripada tu saya perasan yang saya ni jadi seorang yang panas baran. Saya marah sangat dekat ayah saya sebab saya rasa macam kalau ayah ni tak ikut kata-kata kawan dia, mesti semua benda ni takkan terjadi. Mesti keluarga kita orang semua bahagia je. So jadi dia tak marah ibu saya dan keluarga kami semua bahagia. Sorry. Entahlah, kadang-kadang sampai saya rasa saya tak percaya apa tu bahagia. Wujud ke perkataan bahagia tu? Wujud ke perkataan kasih sayang, cinta untuk family apa semua tu? Tapi tak apalah, lama-lama saya mula percaya diri. Tak apalah, kalau ini yang benda yang terbaik untuk mereka, terbaik untuk ibu saya reda.
Jadi itu sajalah yang dapat saya kongsikan. Terima kasih kepada adik Hana kita yang sangat berani untuk bercerita di khalayak ramai. Seterusnya, soalan saya kepada Encik Remy kita iaitu merupakan pakar rumah tangga. Encik Remy, boleh saya tahukah apa cara kita untuk mengatasi konflik rumah tangga di Malaysia, di sekitar kita? Okey. Cara menyelesaikan konflik tu dia banyak. Contohnya berlakunya diorang ni tak menjalankan tanggungjawab dengan pasangan diorang lah kan. So cara first dia, kita kena nasihat diorang dulu. Bagi nasihat, berborak dengan diorang, bagi tahu apa yang salah, apa yang betul. Lepas tu bila dah bagi tahu tapi perangai diorang still sama, tak berubah. So kita as a suami, kalau suami lah kan, suami tu dia macam orang kata apa, dia dibenarkan kan untuk tinggalkan tempat tidur. Contohnya suami tidur dekat ruang tamu dan isteri tidur dekat dalam bilik. Lepas tu kalau kes tu still berpanjangan, bergaduh, tak orang kata apa, tak berhenti kan. Lepas tu suami ni dibenarkan dia untuk memukul isterinya, tapi ada tapi dia kan. Pukulan tu sekadar untuk mengajar. Lepas tu dia tak mencederakan. Tak ada tinggal kesan dekat isteri tu apa semua. Just untuk mengajar dan orang kata apa, tak cedera. Lepas tu jangan pukul dekat bahagian yang sensitif macam muka dan tempat-tempat yang lain lah. Lepas tu kalau suami pula dia berlaku nusyus, dia tak jalankan tanggungjawab dia dekat isteri dia apa semua. Okey, isteri ni dia berhak untuk orang kata apa, minta pertolongan daripada bapa si suami, tak pun bapanya sendiri ke kan, untuk selesaikan masalah ni, minta pertolongan daripada orang luar. Okey, lepas tu kalau berlaku juga pertelingkahan, tak boleh selesai konflik ni, dua-dua ni boleh minta pandangan daripada hakim. Seorang minta hakim ni, seorang minta hakim ni. So bila dua-dua ada hakim, ada cara dia untuk selesaikan masalah tersebut. Itu sahaja. Terima kasih kepada Encik Remy atas pemberian penerangan yang sangat padat dan penuh bermakna kepada kita semua. Seterusnya, soalan saya kepada Datuk dan Datin, tapi terlebih dahulu saya ingin menanyakan soalan ini kepada Datin Sally. Datin Sally, boleh saya tahu apakah fokus utama Datin selepas Datin berpisah dengan suami? Dan juga boleh Datin berikan sedikit nasihat kepada pasangan yang baru mendirikan rumah tangga? Okey, baiklah. Terima kasih I ucapkan kepada you untuk soalan tadi. Okey, jadi apa yang I kena fokus lepas I bercerai, mestilah I kena fokus untuk sesuatu benda kan. Jadi apa benda yang I kena fokus tu ialah I kena fokus yang pada I dua benda penting lah, berkaitan dengan anak I and business I. Okey, jadi untuk anak I, lepas I bercerai, sebab I sayang sangat anak I. So macam lepas I bercerai tu, I kena fokus untuk membesarkan, mendidik dan memberikan kasih sayang yang secukupnya kepada anak I. Ini sebab yelah dulu I ada suami I boleh tolong sekali. Macam tadilah I jelaskan, kerja sama-sama, susah sama-sama, jaga anak sama-sama. Tapi sekarang I seorang kan. I takut nanti macam kalau I seorang-seorang ni, anak I macam tak dapat kasih sayang secukupnya. Jadi macam I rasa you all pun tahu kalau anak tak dapat kasih sayang yang secukupnya, nanti dia akan mendorong anak tu untuk buat benda buruk. Macam dia akan cari kasih sayang dan perhatian tu dekat orang lain. So I tak naklah anak I jadi macam ni sebab I sayang dia. Macam sekarang ni I lah ibu dia, I lah ayah dia. So I memang kena pandai bahagikanlah semuanya. Kena semuanya sama rata je. Agak berat lah sebenarnya pada I. Okey, lepas tu
untuk beralih ke point seterusnya, fokus kedua I, okay? Fokus kedua I akan fokuskan dekat business I, Rose Petal Resort ada dekat PJ. Okay, you guys boleh datang situ, don't worry, boleh datang nanti bila free, sebab I pemilik resort tu, so nanti datanglah support I. Okay, apa yang I kena fokus sebab rasanya semua sedia maklum, okay, lepas cerai ni kan I seorang-seorang, jadi dengan bisnes tu lah I boleh jana pendapatan untuk diri I dengan anak I. So bila I kena macam sentiasa fikir macam mana nak majukan resort, macam apa patut I buat supaya customer banyak, supaya resort maju. Lepas tu nanti dari resort dengan customer-customer tu semualah I akan dapat duit kan, dapat duit pendapatan. So duit pendapatan tu lah untuk I. Kiranya macam banyak betul jugalah nak kena fikir pasal business resort ni. Macam mana nak improve resort lah, customer service lah, apalah itulah inilah. So jadi maksudnya sekarang I memang kena pastikan business I tak, senang kata bankrupt lah, sebab ini je punca pendapatan I. So kalau bankrupt business I memang habis lah, memang lingkup business, lingkup lah I. Okay, dengan anak I. Okay, so berkali ke soalan kedua. Okay, you tanya nasihat kan? Okay, sebenarnya nasihat tu dia macam banyak je kita boleh kasih. I boleh kasih dekat you all semua banyak, tapi macam I ambil yang random je lah ya, daripada I, ikhlas dari I, random. Okay, nasihat I untuk orang yang, untuk sesiapa yang baru nak mendirikan rumah tangga, okay. So nasihat I ialah sebelum dah bercadang nak kahwin, sebelum dah decide untuk kahwin, sebelum decide untuk mendirikan rumah tangga, you guys kena kenal pasangan you guys dulu. Ambil dah masa sikit untuk kenal pasangan you guys dulu, sebab janganlah macam contoh baru kenal kan, and then macam contoh 3 bulan baru kenal, lepas tu terus macam fikir nak kahwin. Sebab kalau korang kenal dalam masa yang singkat and korang kahwin, takkan banyak persefahaman dari masing-masing. Macam you tak faham dia tak faham you. Jadi nasihat I, cuba ambil masa sikit untuk kenal pasangan you betul-betul sebelum you mendirikan rumah tangga. Tapi ada tapi janganlah pula you ambil masa yang lama pula nak kenal pasangan you. Macam contohnya macam you couple atau tunang dengan dia dalam 10 tahun. Lama sangat tu. Dalam tempoh lama tu macam-macam benda tau boleh jadi. Boleh jadi je partner you curang atau you sendiri curang, ataupun mungkin salah seorang dari you atau partner you dua-dua berubah hati, sebab yelah tempoh pun lama sangat kan. Macam lepas dah korang faham each other tu, so kiranya lepas faham each other barulah korang betul-betul decide sama, betul-betul decide sama ada nak kahwin ke macam mana. And korang sebelum kahwin kena bincang juga masa depan. Tak kisahlah pasal masa depan kan, macam contohnya pasal anak ke rumah ke apa, ni penting untuk persefahaman. Okay, lagi satu nasihat I ialah bila dah kahwin ni, bila dalam mendirikan rumah tangga, tak kisahlah dah kahwin ke belum ke apa, bila you dengan partner you kena percaya partner you. You kena letakkan kepercayaan dekat partner you. Sebab okay, contohlah you dah kahwin, you tak percaya partner you. So macam bila you tak percaya dia, dia akan macam rasa macam betul ke dia sayang I? Tapi dia tak percaya I. So dia sayang I ke tak? So macam you kenalah try, sebab partner you kan, takkanlah you tak percaya partner you. Supaya dia tak ada rasa macam tu. Tapi dalam masa yang sama, you tak boleh terlalu percaya. Ini bahaya. Sebabnya kalau you terlalu percaya partner you, okay, contohlah you letakkan 100% lah kepercayaan dekat partner you kan. Okay, so you terlalu percaya, nanti contoh bila dia buat kerja jahat, macam tak kisahlah curang ke apa ke kan, yang jahat-jahat lah, nanti you macam tak apa, partner I sayang I, dia baik, dia takkan curang dengan I apa benda semua. Jadi point I dekat sini ialah you kena percaya partner you, tapi jangan terlalu percaya and jangan terlalu tak percaya. Kena pandai-pandai letakkan kepercayaan tu ada limit. Okay.
I rasa tu je dari I, tapi sebelum tu I nak cakap kalau I nak cakap kalau kepada bekas laki I, kalau you tengok program ni, I nak cakap yang I dah berjaya dah pun besarkan anak I sendiri tanpa bantuan you. I dah berjaya dah pun walaupun you buat teruk dulu dekat I, teruk gila you buat, I dah berjaya dah pun bangkit demi anak I sendiri. So and I pun nak cakap I dah berjaya dah pun majukan result I sendiri untuk besarkan anak I tanpa bantuan you. I dah berjaya semua tanpa bantuan you. And I harap you bahagia dengan apa yang you dah buat dekat I. I harap you bahagia dengan apa benda yang you dah buat dekat I. So I rasa itu cukup dari saya, minta maaf. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih dekat pengacara majlis sebab sudi jemput I dalam bual bicara ni. Terima kasih. Sama-sama Datin. Terima kasih kepada Datin Sally atas perkongsian sebentar tadi dan juga nasihat sedikit untuk kita semua. Seterusnya, soalan saya kepada Tuan Haji. Tuan Haji boleh berikan apakah hak suami dan isteri selepas perceraian? Ramai yang tidak tahu tentang itu. Boleh kongsi sedikit untuk para penonton? Okey. Terima kasih kepada Cik Natasha untuk bagi kepada soalan tu. Okay, kalau kita sebut pasal perceraian ni, mesti terlintas dekat fikiran kita adalah musnahnya sebuah rumah tangga yang telah dibina bersama kan. Okay, selain itu juga akan ada isu tentang hak penjagaan anak-anak. Walaupun ikatan pernikahan tu dah terputus akibat talak, tapi Islam dia masih bagi ruang dan peluang kepada pasangan dan suami dan isteri untuk terus berhubung antara satu sama lain, tapi dengan ada batas-batas pergaulan yang diharuskan oleh hukum syarak. Matlamat ini amat murni lah kan, untuk memastikan hak suami, isteri dan anak-anak terus dilindungi bersama. Okay, dekat sini antara hak yang boleh dituntut oleh isteri terdapat 7 dekat sini. Hak yang pertama ialah hak nafkah iddah, iaitu dalam tempoh iddah bekas isteri selepas dicerai. Hak kedua ialah muta'ah. Muta'ah itu adalah satu bayaran yang wajib ke atas isteri yang diberikan oleh suami apabila selepas bercerai. Hak ketiga ialah harta sepercarian. Yang keempat ialah hak penjagaan anak ataupun hadanah. Hak yang kelima ialah nafkah kepada anak. Yang keenam ialah tunggakan nafkah dan yang ketujuh ialah hak tempat tinggal. Okey, tapi ada juga hak yang boleh dituntut oleh pihak suami, tapi dia tak sebanyak isteri lah, sebab orang lelaki ni kita nampak dia macam kuat lah untuk menghadapi sebuah perceraian tu kan, berbanding dengan wanita. Dan dekat sini ada 2 je yang hak yang boleh dituntut oleh suami. Yang pertama ialah harta sepencarian dan yang kedua ialah hak penjagaan anak, tapi dia hanya bersyarat sahaja. Okay. Dan dalam Islam pun telah menetapkan bahawa yang paling layak untuk mendapat hak penjagaan anak selepas bercerai ialah ibu kepada anak-anak tersebut. Tetapi kalau ibu itu mempunyai masalah seperti keadaan psikologi ataupun emosi ibu tidak stabil, tidak waras untuk menjaga anak, dan keadaan kesihatan ibu yang tidak yang memudaratkan lah sehingga tidak dapat untuk menjaga anak, itu barulah bapa boleh mengambil alih untuk hak penjagaan anak tersebut. Itu saja daripada saya. Balik kepada Cik Natasha. Terima kasih kepada Tuan Haji atas perkongsian sebentar tadi. Seterusnya saya ingin menanyakan soalan kepada Datuk Adam kita. Seperti mana yang Tuan Haji katakan, hak penjagaan terlebih kepada wanita, kepada pihak isteri. Bagaimana dengan anak-anak Encik Adam? Hak penjagaan anak ni lebih kepada datuk ke ataupun ke bekas isteri? Dan juga berikan sedikit nasihat untuk pasangan yang baru mendirikan rumah tangga.
Baik, terima kasih kepada host Cik Natasha. Jadi untuk soalan yang pertama tu berkaitan hak penjagaan. Untuk pengetahuan, saya mempunyai 2 orang anak masih bersekolah. Jadi hak penjagaan tu terletak pada ibu lah, pada bekas isteri saya. Jadi untuk menjaga tu ibu mereka mengambil alih. Jadi saya sebagai ayah tak lupa juga peranan sebagai seorang ayah terhadap anak-anak. Jelas sebab anak-anak, siapa je yang tak sayang darah daging sendiri, siapa je yang tak nak jumpa darah daging sendiri kan. Itulah apa yang seorang ayah rasa. Jadi kalau walaupun sibuk mana, saya tetap mencari masa dan waktu untuk mereka lah. Kalau keperluan kebahagiaan mereka, kebahagiaan anak-anak tu, saya juga mengambil peranan. Contoh, kalau setiap minggu saya akan bawa mereka keluar berjalan-jalan untuk meluangkan masa bersama mereka. Jadi saya tak lupalah sebagai peranan seorang ayah tu untuk menjalankan tanggungjawab terhadap anak-anak. Untuk nasihat, jelas saya pun tidak gagal untuk mendirikan rumah tangga yang sempurna. Untuk nasihat pun saya berikan untuk diri saya sendiri juga. Kepada mereka yang baru ingin mendirikan rumah tangga, saya ingin sampaikan sebelum mendirikan rumah tangga tu, berfikir secara optimis dan dalam melakukan sesuatu perkara tu. Sebab perkahwinan ni bukan sesuatu perkara yang main-main. Ia sesuatu perkara yang amat serius. Kita bukan nak bina perkahwinan ni untuk jangka masa pendek kan. Kalau boleh kita nak bina rumah tangga ni sampai akhir hayat, hujung hayat kita. Jadi sebelum mendirikan tu, kita kena fikir secara matang, fikir secara optimis, tentukan apa yang paling sesuai untuk diri kita. Yang kedua adalah berkomunikasi antara pasangan tu mestilah baik. Sebab dalam apa jua perkara, komunikasi yang baik tu akan mendatangkan hasil yang baik lah. Itu je. Terima kasih kepada Datuk Adam atas nasihat dan juga perkongsian hak penjagaan anak-anak Datuk. Seterusnya saya ingin menanyakan soalan saya kepada adik Hana kita. Adik Hana, boleh saya tahu apa cabaran yang adik hadapi selepas ibu bapa adik bercerai dan juga nasihat yang adik dapat berikan kepada kanak-kanak yang di luar di sana yang senasib dengan adik? Okey, faham. Jadi bila kita dengar tadi Datin dengan Datuk sangat sayangkan anak. How I wish I was one of them yang terima kasih sayang daripada seorang ayah, terima kasih sayang daripada seorang ibu yang betul-betul. So, jadi sebenarnya banyaklah cabaran yang saya alami sepanjang saya menjadi mangsa broken home ni. Tapi orang kata pengalaman mendewasakan kita. So, jadi cabaran yang pertama sekali ialah pengaruh rakan sebaya. Okey, masa tu saya ingat lagi saya datang sekolah, tapi saya datang sekolah dengan macam muka lebam. Saya datang sekolah masa tu muka lebam sebab ayah saya pukul saya malam punya. Lepas tu masa saya datang kawan-kawan saya semua pulaukan saya. Kawan-kawan saya, classmate saya, kawan baik saya sendiri semua jauhkan diri daripada saya. Semua macam tak kawan lah dengan dia tu, bahayalah walaupun semua tengok ayah dia semua tu kan. So masa tu saya sedar yang mereka ni semua kawan dengan saya sebab harta je. Yelah, ayah saya kan dulu kaya, tapi bila semua benda ni berlaku, semua nak larikan diri. So macam tak apalah, tapi masa tu mungkin kita ni kecil lagi kan. So jadi
tak apalah. Tak lama kemudian tu ibu saya meninggal dunia sebab ibu mengalami kemurungan dan juga ibu patah hati. Jadi masa tu saya kena berpisah dengan kakak dengan abang saya sebab saya kena berpisah. Jadi masa tu sudah bagai jatuh di tipe tangga. Abang saya masa tu dia jadi kejutan budaya. Abang terkejut lah kan. Yelah tiba-tiba jadi semua benda macam ni. Lepas tu abang dia jadi culture shock, abang jadi rebel dan sampai sekarang saya tak tahu abang saya dekat mana. Dan kakak saya pula saya tak tahu lah sanggup seorang ayah jual anak dia sendiri dekat kawan dia semata-mata nak langsaikan hutang. Saya tak tahu lah tu ayah ke apa. Tapi macam tu lah. Tapi mungkin itu sinar untuk kakak saya lah sebab sekarang ni yang jaga saya, yang macam tanya semua pasal saya dengan adik saya, kakak saya dengan suami dia. So lagi satu masa tu nak dikatakan satu keluarga belah ayah pun tak nak tuntut kami. Semua buat diam, semua buat perihal masing-masing. Semua nak tuntut kami. So masuklah ke rumah keluarga, rumah kanak-kanak Tunku Budi Rahani. Terima kasih kepada rumah kanak-kanak kerana terima saya. Jadi masa tu bila saya masuk ke dalam tu, ialah tempat baru. Saya tak ada orang nak mengadu dengan siapa sebab saya takut kena judge lah apa semua tu. So benda tu pun jadi cabaran lah dekat saya. Saya pendam sorang-sorang sebab saya nak kena jaga adik saya dekat rumah tu. Tapi tak lama kemudian masa yang kami mengalami masalah broken home ni, saya nak UPSR. So jadi keputusan saya merudum, bukan agak lah. Memang saya sebenarnya pelajar cemerlang, tapi disebabkan perkara ni result saya jatuh. Tapi tak apalah, saya masuk sekolah menengah, dah macam kita dah besar kan, pandai-pandai fikir, saya bangkit. Dan alhamdulillah keputusan saya sekarang makin membaik. Jadi nasihat saya untuk kanak-kanak yang mengalami masalah yang sama seperti saya, senario yang sama seperti saya nak nasihatkan, jangan kita ingat masalah kita ni besar. Jangan kita ingat macam kita ni punya problem tu dah macam besarnya lah masalah aku ni, apa salah sungguh dia berlaku macam ni. Jangan macam tu. Kita kena ingat mak ayah kita. Anak-anak ni lah yang sebenarnya tunjang semangat hidup mereka. So walaupun kita rasa penceraian ni satu perkara, penceraian ke broken home ni satu perkara yang tragis, menyakitkan, tapi mungkin bagi mereka benda itu ialah satu kesejahteraan untuk mereka. Bagus untuk kesihatan mereka. So kita ambil je lah side positif. Kita kekal kuat dan jadikan pengalaman hidup ni satu perkara yang bermakna. Sebab kita kena ingat pelangi sentiasa muncul lepas hujan. So jadi bila kita semua dah besar nanti, jangan sesekali ulang perkara yang sama. Sebab kita kan nampak kan depan mata kita sendiri apa yang berlaku, apa yang ayah ibu kita buat. So janganlah ulang benda tu. Takkanlah kita nak buat benda yang sama dekat anak kita kan. Dan sakit sangat-sangat untuk anak-anak sebenarnya. So, jadi terakhir sekali saya nak pesan untuk ayah, kalau ayah tengok program ni, Hana nak pesan yang baliklah ayah. Kami perlukan ayah untuk membesar. Tak apa, kami reda kalau kita hidup tak ada harta, asalkan Hana, ayah, kakak, abang dengan adik dapat kumpul bersama. Jadi kami tunggulah ayah. Jadi itulah saya sedikit sebanyak yang boleh saya katakan. Terima kasih. Terima kasih kepada adik Hana kita atas keberanian ketabahan adik untuk menghadapi ujian yang telah menimpa adik. Semoga adik Hana terus bertabah ya. Akhir sekali saya ingin menanyakan soalan kepada Encik Remy. Encik Remy, terdapat beberapa jenis yang sangat ketara yang dapat kita lihat punca perceraian ni. Dan cara kita menangani masalah rumah tangga ni bagaimana? Boleh Encik Remy kongsi sedikit untuk para penonton? Okey. Jenis masalah rumah tangga ni dia ada banyak. Tapi dia ada 3 faktor yang utamalah. First,
ekonomi, second peribadi, third adalah masalah seksual. First ni, ekonomi ni dia lebih kepada suami tidak memberi nafkah kepada isteri, lepas tu tak pun pendapatan bulanan tidak mencukupi untuk menyara seluruh keluarga kan. Sebabkan ni boleh berlaku masalah rumah tangga. Kadang-kadang tu isteri yang jenis orang kata meminta terlalu banyak sampaikan si suami ni tak mampu nak biaya. Kalau masalah peribadi pula dari segi fizikal pun ada, dari segi mental pun ada. Contohnya kalau si suami ni jenis pemarah, naik angin kan, buatkan isteri ni tak selesa. Lepas tu rumah tangga akan jadi masalah lah dari situ. Lepas tu lagi satu pasal cemburu, suami isteri cemburu dengan kawan-kawan diorang apa semua kan. Kalau keluar apa semua dia jadi macam cemburu buta macam tu lah kan. Lepas tu ada kisah silam antara diorang apa semua. Kalau masalah seksual pula kita boleh tahu yang terlalu orang kata pasangan tu tak nak buat, tapi yang lagi seorang tu dia nak, faham tak? Dia macam orang kata melakukan sesuatu hubungan seksual tu tanpa ada rasa nak buat. Jadi ada setengah pasangan tu dia tak suka. Jadi dekat situ bolehnya berlaku orang kata perbalahan dekat situ, pertelingkahan. Kadang-kadang boleh dari situ pun boleh berlakunya kecurangan apa semua. Jadi cara untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ni ialah kita kena belajarlah menerima pasangan tu. Fahami diri pasangan macam mana. Lepas tu kena saling minta maaf. Kalau kita buat salah, kita minta maaf dengan dia. Kalau kita nak apa-apa ke, kita minta maaf dulu dengan dia apa semua. Minta pandangan dia, fahami dia. Contoh kalau dia balik kerja ke kan, tanya dia hari ni macam mana, okey ke tak. Macam tu. Jangan kita orang kata terlalu pasif dengan pasangan. Selalu kena tanya dengan diorang. Itu sahaja. Terima kasih kepada Encik Remy atas perkongsian info yang sangat berisi lagi bermakna. Terima kasih kepada kelima-lima tetamu kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Moga kita nampaknya masa sangat cemburi kita. Sebelum kita berakhir, jangan jadikan perkahwinan itu sebagai mainan. Mari kita renung-renungkan. Sebelum mengakhiri program ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi daun selasih permainan budak, bunga melur berbang wangi, bertaut kasih bercerai tidak, panjang umur berjumpa lagi. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bercara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya baik itu datang daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada keikhlasan diri kami sendiri. Allahu'alam, saya akhiri program ini dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya membuka ruang untuk kaunter pertanyaan para penonton yang ingin bertanya kepada para tetamu kita pada hari ini. Boleh buka mic ataupun tulis di chat box. Okey, kita ada soalan. Soalan ini kepada Datuk Adam. Muhammad Amirul Fitri bertanya, apa perasaan Datuk Adam apabila berpisah dengan anak Datuk? Dan juga Datuk tak mahu tuntut hak berjagaan ke? Baik, untuk soalan yang diberikan tadi,
Kalau ikutkan perasaan tu, sebagai seorang ayah, tipulah kalau tak ada rasa sedih sedikit pun. Sebab anak sendiri, kita kena berpisah. Tapi saya dengan anak bukan berpisah secara betul-betul berpisah hingga tak boleh jumpa macam tu. Saya dengan bekas isteri masih lagi berbincang elok-elok untuk kebaikan anak-anak. Jadi saya dengan anak-anak juga tetap rapat lah. Cuma tidak tinggal bersama, cuma ada had dia. Itu je. Soalan seterusnya, soalan daripada Syahibah Maisarah kepada Tuan Haji. Soalannya ialah sekarang ni banyak sangat masalah perceraian. Betul ke penyebab utama hancurnya rumah tangga adalah kerana lemahnya iman dan ilmu tetapi tidak diamalkan atau kehendak diri sendiri? Okey, soalan yang baik ya. Apa soalan tadi? Kejap. Okey, banyak sangat masalah perceraian. Kalau kita nak cakap pasal penyebab utama hancurnya rumah tangga tu, lemahnya iman pun salah satu sebab, dan kehendak diri sendiri pun salah satu sebab juga. Kita boleh tengok kat sini. Sebab kalau kita dah berkeluarga, kalau kita dah kahwin, si suami perlulah dia berlaku adil kepada isteri dan anak-anaknya. Dan sebab itulah kalau kita sudah kahwin, kita kena macam contoh solat sama-sama untuk mengeratkan lagi hubungan kita suami isteri dan juga anak-anak. Dan kalau cakap pasal kehendak diri sendiri tu boleh jadi juga, sebab kalau lemahnya iman seseorang tu, dia boleh juga cenderung kepada untuk mencari pasangan lain, dan mengakibatkan perceraian lah dan tidak berlaku adil kepada isteri dan juga anak-anak. Terima kasih. Seterusnya soalan daripada Siti Miasara kepada adik Hana. Soalannya ialah apakah yang membuatkan adik Hana kuat menghadapi dugaan dan mampu bertahan sampai ke hari ini? Okay, terima kasih kepada yang bertanyakan soalan. Terima kasih kerana bertanyakan tentang kehidupan saya. Jadi nak dikatakan tentang kuat, tipulah kalau nak kata kita ni kuat sedangkan macam-macam perkara yang kita dah tempuh kan. Tapi nak tak nak saya kena kuat juga untuk adik saya, untuk keluarga saya. Sebab saya sangat berpegang kepada pelangi mesti muncul selepas hujan. So jadi saya rasa ini baru permulaan hidup saya. Saya masih 17 tahun, belum lagi nak membesar. So banyaklah pengalaman dan pengalaman yang boleh saya dapat. So masa akan datang saya akan pastikan yang perkara yang sama takkan berulang lagi sekali. So itulah yang menjadi kekuatan untuk diri saya. Saya tak nak ulangi kesilapan yang sama seperti apa yang saya alami bersama keluarga saya. Biarlah yang lepas jadikan yang lepas. Seterusnya soalan ini daripada Nur Atira kepada Encik Reni. Soalannya ialah kalau kita tengok sekarang ini kahwin muda mudah dan jadi trend dekat Malaysia, dalam masa yang sama kes perceraian semakin meningkat di Malaysia. Apa pendapat pandangan Encik Remy, ada kaitan ataupun tidak? Okey, macam ni. Sekarang ni banyak kahwin muda disebabkan oleh orang kata apa, isu pandemik ni apa semua kan. So bila dah kahwin pun sekarang ni pun orang kata apa, tak perlu keluarkan modal yang banyak apa semua kan. So jadi diorang keputusan untuk kahwin sekarang, tapi ada risiko dia. Risiko dia kita kadang-kadang kita tak kenal lagi betul-betul pasangan kita macam mana. Jadi dekat situ bolehnya berlaku orang kata apa, kahwin seminggu, sebulan macam tu dah bercerai. Dekat situ berlakunya peningkatan kes perceraian. Sebab tu sebelum kita kahwin, kita kenal dulu pasangan kita macam mana.
kita tanya dia betul-betul, rancang dengan dia masa depan apa semua, kan. Kita bila dah confirm apa semua, barulah kita teruskan proses yang seterusnya. Sebab tu kahwin pun ada banyak proses dia kan sebelum tu. So nak tak nak kita kena kenal dia dulu macam mana. Kalau pilihan ibu bapa pula, kita kena tanya pula ibu bapa kita macam mana pasangan tu okey ke tak, ibu bapa kita kenal dekat mana apa semua kan. So kena tanya semua tu. Kalau sebab kita kalau nak kahwin ni, kita nak berpanjangan. Bukannya nak orang kata apa, kahwin ni hari ni kahwin esok dah cerai, tak nak macam tu. Dia nak kahwin ni biar sampai ke tua nanti macam tu. So kalau kita tak nak berlakunya penceraian ni kan, orang kata apa, kita kena usaha dalam satu-satu hubungan tu. Usaha untuk fahami pasangan, usaha untuk tolong dia. Kalau dia susah ke apa, kita tolong dia apa semua. Tak kisah sebenarnya kahwin muda ke, kahwin lambat ke apa ke, yang penting kita saling melengkapi pasangan kita. Okay. Itu sahaja. Saya rasa ini adalah soalan terakhir daripada Siti Khadijah kepada Datin Sally. Soalannya adalah apakah sumber kekuatan Datin untuk teruskan kehidupan selepas perceraian yang dialami oleh Datin? Okay, terima kasih I ucapkan atas soalan yang diberikan. Okay, so apa sumber kekuatan I lepas I bercerai? Okay, tipulah I kata I tak sedih apa benda semua kan. So sumber kekuatan mestilah I fikir anak I lah, sebab sekarang ni I ada dia je kan, sebab lelaki tak guna tu dah tinggalkan I, jadi I ada anak I je. So sekarang ni apa yang jadi sumber kekuatan I, anak I lah. Bila I kena kuat untuk dia. I tipulah kata tak sedih ke apa. I sedih kot. Sedih I tu sampai sedih yang macam mula-mula I tak dapat terima hakikat lah basically. Sampai macam memang sedih, putus harapan. Memang I tak tahu nak cakap macam mana, tapi sedih lah sampai I murung, kena jumpa doktor, kena makan ubat apa benda semua. Tapi tak apa, I dah makin okay. Jadi if I nak jawab soalan you tadi, I bangkit sebab anak I. Selain anak I, diri I jugalah. I kenalah kuat. Kalau I tak kuat macam mana anak I nak kuat kan? So itulah untuk menjawabnya, sebab anak I, lepas tu diri I. Tapi paling penting anak I, sebab I sayang sangat dia. I ada dia seorang je sekarang ni. Thank you. Okay, saya rasa dah cukup sesi soal jawab. Kalau kita sambung ni pukul 6 pun tak habis lah untuk Datin, Datuk, Ustaz, apa benda semua Okay, jadi soalan saya kepada moderator, saya pun pening nak buat soalan sebenarnya. Duk fikir apa soalan sambil makan buah pisang kan. Apa soalan nak tanya pasal topik ni. So saya pulangkan baliklah soalan kepada tajuk awak ni, keretakan rumah tangga, salah suami ke salah isteri? Okay, soalan saya pertama. Saya pulangkan balik soalan tu. So saya tak tahu nak fikir soalan apa. Okay, yang kedua, berkaitan dengan topik ni juga, apa sebab ataupun kenapa boleh terdorong untuk memilih tajuk ni? Tu boleh jadi soalan kan? Sebab saya tak tahu nak fikir soalan apa. Jawablah dua soalan saya ni. Terima kasih Madam atas soalan yang diberi. Soalan pertama, salah suami ataupun isteri, sebenarnya kita tidak boleh menyalahkan mana-mana pihak. Ini berkaitan dengan pendirian masing-masing atas diri masing-masing. Macam mana dia membuat keputusan, dia membuat keputusan untuk lakukan sesuatu lah. Jadi kita tak boleh nak salahkan suami ataupun isteri. Jadi berbalik kepada soalan yang kedua, kenapa saya kumpulan kami memilih
tajuk ini kerana sekarang kita boleh tengok banyak yang pasangan bercerai semasa pandemik COVID ni, semasa kita boleh dapat lihat bahawa bercerai ini sangat hangat yang memberikan rekod yang mencapai rekod yang tinggi lah di setiap hari, di setiap tahun. Jadi itulah kami ingin mengupaskan tajuk ini untuk kebaikan dan juga keburukan untuk bercerai ini. Itu sahaja yang saya dapat kongsikan atas soalan Madam itu tadi. Terima kasih. Okey, sama. Jadi saya kepada komen tajuk awak ni dan panel yang dijemput pada hari ini menceritakan tentang peristiwa yang dah berlaku lah. Maksudnya perceraian yang telah pun berlaku. Okay. Mula-mula saya agak confused adakah Datin dengan Datuk ni suami isteri yang dah bercerai? Punya lain lain pasangan ni. Jadinya seeloknya lah untuk menimbulkan fitnah. Okay. Bagi tahu dulu mereka bukan pasangan. Sebab kebetulan Datuk dengan Datin boleh menimbulkan fitnah jangan. Tapi kalau lepas ni nak berhubungan, tak apalah, duda dengan janda silakan. Okay, cuma Baik. awak pula yang baik. Dia pula yang nak kahwin dengan Datin, nampak? Saya cakap pasal Datuk. Tengok kaunselor pakar motivasi ni, dia memang cepat ambil kesempatan lah sebab dia dah biasa dengan handle isu perceraian ni kan. Madam. Ustaz dia dah kahwin 4 kan. Okay. So maksudnya kasih clear dulu. Macam tadi yang adik Hana tu kan. Pun tak clear. Saya tertanya dia ketua apa tadi saya tak dapat tangkap. Dia duduk kat mana. Semua tu maksudnya bagi orang kata apa penjelasan dululah. Okay, bagi latar belakang. Contohnya Datuk ni bercerai kenapa bila. Kita tengok Datuk ni macam baik kan. Isteri mana yang nak bercerai dengan Datuk ni? Timbul persoalan saya kat situ. Baik, menyayangi anak, bagi nafkah. Jadi apa sebab dia bercerai? Ke isteri dia yang macam harimau? Atau isteri dia yang quick control? Macam tu. Okay, jadi timbul persoalan. Macam Datin tu nampaklah suami dia tu, mungkin bukan suami dia macam yelah abaikan dia ke curang ke kan. Nampaklah reaksi Datin tu bukan main ayu macam tu kan. Lepas geram dia rasa macam lega Datin bila dah meluahkan rasa kemarahan tu, dapat bayangkan. Tapi yang dekat Datuk ni kesian, kita tengok dia kesian. Kita kesian tengok dia. Okay. Jadi bolehlah Datin hubung dengan Datuk ke kan, sebab sama-sama sekufu tadi Ustaz pun kalau boleh masukkanlah hal sekufu tu Ustaz. Sebab banyak perceraian berlaku ni disebabkan mereka tidak sekufu. Okay. So, isteri status dia lebih tinggi, memandang hina kepada suami. Okay, dan kadang-kadang suami ni status tinggi, isteri ni tidak berpelajaran. Jadi komunikasi tu tak wujud. Sekufu tu pun penting dalam perkahwinan sebab selain daripada isu curang, kadang-kadang orang tak perasan isu sekufu ni yang menjadi masalah. Okay, isteri kerja cikgu, suami kerja runner, courier, hantar barang Lazada. So dia jadi konflik juga kat situ sebenarnya, walaupun sebelum kahwin tak apa, I terima you seadanya, you baik, you ni. Tapi nanti bila dah kahwin, benda tu dah tak pandang tau. Benda tu dah tak pandang dah. Jadi kat situ mungkin kita boleh tengoklah apa lagi punca ataupun faktor-faktor lain yang kita harapkan dapat memberi pengajaran kepada pendengar, sebab awak pun belum kahwin kan. Ada yang dah kahwin ke section ni 61 orang ni? Tak ada kan? Jadi ambil pengajaran lah. Okay. Kalau nak berkahwin, kalau nak kenal dengan seseorang tu, kata Datin tadi kan, kenal dulu. Tapi kalau kenal pun, masa bercinta baru kentut pun wangi kan. Jadi kita pun tak tahu macam mana. So sebab tu orang kata jodoh, ajal, pertemuan maut ni di tangan Tuhan. Okay. Jadi terima kasih untuk perkongsian hari ni. Saya terhibur dengan setiap seorang punya komen kat sebelah tu. Okay. Jadi itu saja komen saya untuk kes keretakan rumah tangga ni. Terima kasih kumpulan apa ni? Maroon 6 Madam. Maroon 6. Okay, terima kasih. Sama-sama Madam. Bersama Madam. Okay.
Sama-sama madam. Thank you. Alright, so Thank kita you, madam. rehat sekejap 5 minit juga sebelum ke kumpulan yang seterusnya. Baik madam.